Kita buka majlis pada petang ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil nizam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang hormati Tuan Imam, yang hormati Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke masjid yang mulia ini untuk solat zuhur berjemaah. Dan di kesempatan ini kita mengisi sedikit masa kita, lebih kurang dalam setengah jam, untuk sesi tazkirah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Qul, kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, sesungguhnya dia, ini mati tadi, akan mendapati kamu ataupun menemui kamu. Dan selagi kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat alimul ghaib wasyahadah, mengetahui perkara gaib dan juga perkara yang terang. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan diberitahu terhadap apa-apa yang kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia dahulu. Alhamdulillah. Jadi pada petang ini kita sambung kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah. Peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah meninggal dunia dan urusan-urusan akhirat. Dihikayatkan, diceritakan bahawa Sultan Khalifah Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid, satu hari Khalifah Harun Ar-Rashid dia ditimpa oleh sakit, asyadul marad, ditimpa sakit. Lalu dihadirkan seorang tabib, seorang tabib lah, doktor lah kan, doktor daripada Parsi. Lalu dihadirkan seorang doktor daripada Parsi. Kemudian doktor tadi merintahkan supaya dihadirkan di depannya akan air kencing Harun Ar-Rashid, bersama dengan air kencing orang-orang yang lain, ma'amiyah ukasirah, berserta air kencing orang-orang yang lain, sama ada orang yang sakit ataupun orang yang sihat. Jadi dicampurkanlah tadi, tapi bekas lain-lain lah. Kemudian lalu tabib tadi meneliti akan bekas-bekas tadi, diamati dan diperhatikanlah akan bekas-bekas tadi, sampailah kepada yang kepunyaan Harun Ar-Rashid. Faqala, maka dia berkata, qulu li sahib hadzal ma' yusi. Lalu dia berkata, beritahu kepada orang yang mempunyai ataupun pemilik kepada air kencing ini, maka naklah dia memberi wasiat. Beritahu pada mana Harun Ar-Rashid lah. Masa tu tabib tu tak tahu air kencing itu siapa. Lalu dia beritahu kepada orang yang memiliki air kencing ni, maka naklah dia bagi wasiat. Masa suruh bagi wasiat lah. Macam tu. Fa innahu qad in halat quwahu.
maka sesungguhnya kekuatannya telah berlemah. Kekuatan orang memiliki air ini dia telah lemah. Kemudian tubuh badannya telah pun musnah, maknanya lunturlah. Maknanya dah sampai kepada tahap kepada kematian. Macam tu. Lalu perkara tadi beritahulah kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid pun orang kata silah kita ni tercongang lah. Tercongang dan gempar lah dengan perkara yang berlaku. Dia beritahu tentang dia berkenaan dengan air kecil tersebut. Lalu perkara ketiga, sampailah ke telinga rakyat. Mana orang ramai pun tahu. Wa balagu anan nas arjafu bi mautih. Jadi peristiwa tadi sampai kepada semua rakyat. Berkenaan dengan bahawa Harun al-Rashid ini akan sampai pada tahap mana dia nak meninggal dunia. Lalu apa yang berlaku pada Harun al-Rashid? Fastada'a himaran. Lalu Harun al-Rashid meminta supaya dihadirkan kedai di depan dia. Fa amara ayyahmala alaihi. Lalu dia memohon supaya nak naik kepada himar tadi. Tetapi bila dia naik kepada himar tadi, tiba-tiba kaki dia longlai. Lemah kaki dia. Konon dia nak lari dirilah. Nak lari diri bahawa dia takut kepada kematian tadi. Jadi fastakhattat fa khazahu. Longlailah dia punya kaki dia ataupun paha dia. Kemudian lalu Harun al-Rashid berkata kepada orang ramai, Anziluni, turunkan aku daripada himar tadi. Wa sadaqal marjifun, dan sesungguhnya telah benarlah orang yang gempar tadi. Maknanya apa yang beritahu oleh tabib ni benar. Maknanya dah sampailah tahap mana kematian saya lah kepada yang dikata oleh Harun al-Rashid. Fatahayyara minha ma'ajabahu. Lalu Harun al-Rashid memilih kain kapan yang terbaik untuk diri dia, mana dia persiapan dia nak meninggal dunia. Fasyaka lahu qabra amama firasihi, maka lalu diperintahkan supaya digalikan kubur berdekatan dengan tempat tidur dia. Dia perintahkan pada rakyat supaya gali kubur di tempat tidur aku. Summa intala'a fihi, kan, faqala, kemudian lalu Harun al-Rashid berkata, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah famata min lailatihi. Maka Harun al-Rashid berkata, ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak lagi berguna kepadaku. Maknanya dia terimalah berita bahawa dia nak meninggal dunia ni. Lalu dia pun berkata ma aghna anni maliyah, sesungguhnya hartaku tak berguna lagi lah nampaknya. Walaupun hartaku ni banyak, nampaknya tak guna lagi. Halaka anni sultaniyah, kemudian kekuasaanku telah pun hilang. Pamata min lailatihi, kemudian lalu lepas tu malam tu, lalu Harun al-Rashid pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. So maknanya di situ bahawa maknanya kalau kita ni ada yang cuba lari daripada kematian, macam Harun al-Rashid tadi pun, dia tahu Rashid ni seorang yang hebat, pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang baik. Tapi dalam konteks bab kematian ni pun susah juga dia nak terima, tuan-tuan. Beritahu ada orang beritahu bahawa kau nak mati ni. Ataupun contoh kita masuk hospital, doktor kata kau tak lama lagi nujang. Kau tak lama lagi jam, kau ni nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silap-silap bulan kita pun angkat badan, cabut lari daripada hospital. Cabut dari hospital, takut menerima kematian. Tapi kita redalah. Bila ajal sampai tu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun. Bila ajal dah sampai, tidak akan tertangguh sesaat dan juga tidak akan cepat sesaat. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Satu hari tuan-tuan, Ali bin Abi Talib annahu utiya bi ina ma liyashraba min. Satu hari Ali bin Abi Talib didatangkan satu ina ni bekas air. Liyashraba minhu, supaya dia nak minum air tadi. Fa'azahu bi yadihi. Lalu dia mengambil bekas air tadi dengan dia ambil dengan tangan dia. Anazara ilahi, kemudian dia menilik kepada
air tadi, ataupun bekas air itu ditilik. Apa yang ditilik pada bekas air itu kan? Adakah dia tilik air? Adakah dia pandang pada air itu? Dia tak pandang air, tapi dia tengok bekas. Dia tengok inak atau bekas air itu dia tengok. Kemudian lalu berkata, Allahu a'lamu kam fika min ainil kahil. Wa khada asil. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui berapa pada engkau itu mata-mata yang telah pun hancur. Pada engkau ni berapakah Allah Taala lebih tahu berapakah jumlah mata yang ada dalam badan kau tu, wahai bekas air. Wa khaza sahim wa khazza kali, dan juga pipi yang mulus. Pipi yang mulus, kan? Ini nak cerita kepada kita bahawa bekas-bekas air itu ada yang kadang-kadang yang asalnya dibuat daripada tembikar ataupun apa benda lah. Yang mana asalnya bekas-bekas air itu adalah daripada tubuh badan manusia yang mati puluhan ribu tahun dahulu, 10,000 tahun dulu, 1,000 tahun dulu lepas, yang mana telah bercampur aduk, kan, mayat orang mati itu dengan tanah dan sebagainya, dan akhirnya pembuat tembikar, pembuat bekas air, lalu mengadunkan benda tu, kan, lalu digunakan, dijadikan sebagai tembikar, dan tembikar ataupun bekas air itulah yang digunakan oleh manusia zaman sekarang untuk meminum air. Tapi banyak kalau kita ni tidak mengetahuinya. Kalau kita tahu agak air bekas air tu yang kita minum tu, kan, agak air daripada tubuh badan manusia, kita pun tak berani nak minum dah. Kita pun takut nak minum. Tapi itulah hakikat berlaku. Baik, seterusnya, wa huqiya an arjulaini tanaza'a wa tawasama fil ardi. Dikayatkan juga ada dua orang lelaki-lelaki, kan? Dua lelaki ini dia tanazu', maknanya bergaduh, berbantah-bantah, tahasam, kan? Berkenaan fil ardi, berkenaan dengan tanah. Ada dua lelaki ini berbantah-bantah, berbala, bergaduh berkenaan dengan tanah. Mana gebut tanah lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan satu batu bata lubnah min hahid min tilqal ardi. Lalu Allah Taala mengizinkan satu batu bata daripada tembok yang terdapat di situ untuk berbicara, untuk bercakap, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faqalat, maka lalu berkatalah batu bata tadi, ya hazani fima tatanaza'ani wa fima tatakhasamani. Wahai dua orang lelaki ini, wahai engkau dua orang, kenapa engkau ni bergaduh? Kenapa engkau ni berbalah? Inni kuntu mulkan minal muluki malaktu kaza wa kaza sana. Sesungguhnya aku ini dulunya aku ni seorang raja. Batu-batu tu cakap. Aku ni dulu seorang raja dan aku memiliki kerajaan besar. Malaktu kaza wa kaza sana. Kan, aku memiliki kerajaan yang mana bertahunlah. Summa mutu, kemudian aku mati. Kemudian aku mati, wasirtu turab. Kemudian aku pun menjadi tanah. Dah mati, kemudian aku bercampur aduk menjadi tanah. Kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fabaqiyat zalika alfasanah. Kemudian kekal aku jadi tanah tu selama 1,000 tahun. 1,000 tahun jadi tanah tu kan. Summa akhazi khazaf, kemudian diambil akan daku oleh tukang pembuat tembikar. Lalu aku dia gali kan, untuk dijadikan sebagai tembikar. Fa'amila minni ina, maka lalu dijadikan aku ni bekas ataupun bekas air yang digunakan untuk orang minum. Jadi Pastuk milat hatta takassartu, kemudian aku digunakan selama beberapa lama. Kemudian aku pun lalu pecah, kemudian aku pun kan lalu menjadi tanah. Summa ututu turab, kemudian aku jadi tanah balik. Tanah balik tuan. Kemudian babaqiyat alfasanah, kemudian kekal aku menjadi tanah semula selama 1,000 tahun. Tadi dah 1,000 tahun jadi tanah, kemudian diambil jadi tembikar, kan, jadi orang gunakan untuk minum. Kemudian tiba-tiba pecah, lalu jadi tanah semulalah. Kembali jadi tanah balik. Kemudian kekallah keadaan aku tu selama 1,000 tahun.
Summa akhazani rajulin. Kemudian aku diambil oleh seorang laki-laki. Fadaraba minni lubnah. Kemudian aku dijadikan menjadi batu bata. Aku diolah menjadi bakar ke, olah bakar jadi batu bata balik. Jadi batu bata kan. Fajalani fi hadzal harid. Kemudian aku dijadikan salah satu daripada batu bata yang disampalkan kat tembok tadi. Inilah aku dah jadi batu bata. Kan? Fa fi ma tata'aza'akuma wa fi ma tatakhasama. Jadi mengapa kamu dua orang ni berbalah-balah? Kenapa kamu dua orang ni berbantah-bantah berkenaan dengan tanah? So maknanya jadi batu-bata tadi beri peringatan, duk jangan berebutlah tentang tanah ni. Kan? Kamu tak tahu kau besok pun kau jadi tanah juga. Kau jadi tanah juga, jadi turab. Okay? Dan kau mungkin kau pun besok akan jadi macam tembikar jugalah. Tembikar bekas. Kita tak tahu tuan-tuan. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 1000 tahun akan datang, kita tak tahu. Selagi mana belum kiamat lagi, jadi orang boleh buat kita macam-macam lah. Gitu kan? Kalau kita kubur kita tu dipelihara dengan baik, anak cucu kita jaga dengan baik, baguslah. Kalau kubur tu dilanyak aja no, dibuat pembangunan, tak, dia tak tahulah akan datang. Wallahu alam. Faham kan tuan? Baik, itu berkenaan dua cerita yang sekurang-kurangnya kita boleh mengambil iktibar lah terhadap tersebut. Kemudian kita masuk satu bab lain, babul maut kifaratul likul muslimin. Bab pada menyatakan mati itu merupakan satu kafarah kepada setiap muslim. An Anas bin Malik, ditimakan daripada Anas bin Malik, mana khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-maut kifaratul likulil muslimin. Maut itu merupakan kifarah kepada setiap muslim. Maut ini merupakan kifarah kepada setiap muslim. So maknanya kan, kita tak tahulah. Tapi yang penting maut itu kifarah. Sama ada kita besok kan, kematian itu perit ke tak perit ke, susah ke tak susah kematian kita. Tapi Nabi dah cerita dah. Waktu Nabi nak meninggal dunia, yang lepas kita dah cerita dah kena Nabi waktu nak meninggal dunia. Nabi kata sesungguhnya mati itu sakarat. Lalu Nabi minta air. Air dalam bekas untuk Nabi sapu kepada muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semana mati itu merupakan satu kesusahan, keperitan. Walaupun benda itu dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma min muslimin nusibuhu aza min maradin fi ma siwahu illa khatta bihi sayiatihi kama tahattal syajarah waraqaha. Nabi SAW pernah bersabda, tiada daripada Muslim yang ditimbakannya oleh kesakitan, min marad daripada kesakitan, yang dia sakit, yang ditimpa sakit, fima siwahu pada barang yang selain daripadanya, kecuali khatta bihi sayiatihi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan baginya daripada segala dosa-dosanya, sebagaimana digugurkan akan daun kayu daripada pokok kayu. Nabi kata tiada daripada mana-mana orang Islam yang mati ketika dia sakit, ataupun waktu sakit itu ditimpa oleh kematian yang sangat menyakitkan, kecuali Allah Ta'ala sebenarnya nak hapuskan dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita yang lepas, sebagaimana Allah Ta'ala menggugurkan daun kayu daripada pokok kayu. Itulah ibaratnya, dosa tu berberantakan lah, jatuhlah, habislah dosa kita. Jadi baik. Kemudian ada juga satu dari wafi khabarin maksud, yaqul Allah Ta'ala, dan terdapat dalam satu khabar yang maksud, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut, inni la akhruju ahadan minad dunya wa ana uridu an arhamahu hatta ufiya bi kulli khati'ah kana amilha sakaman fi jasadihi wa musibatan fi ahlihi wa ahli walidihi wa taikan fi ma'ashihi wa iktaran fi rizqihi hatta ablagha minhu masakil zur fa inna baqi alaihi syai'un shuddidat alaihi al-maut hatta yufda ilayya ka yawmin waladathu ummihi. Kan Allah Taala pernah menyebut, sesungguhnya aku, kata Allah,
tiada aku mengeluarkan seseorang pun daripada dunia, dan aku berkehendak untuk merahmatkan akannya, sehingga aku selesaikan dengan setiap daripada kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan. Mana aku balas, selesaikan setiap kesalahan-kesalahan dia lakukan. Macam mana Allah Ta'ala membalas kesalahan-kesalahan tadi? Saqman fi jasadi, di mana menimpakan kesakitan pada jasad dia, sakit pada jasadnya, wa musibah fi ahli, dan musibah pada keluarga dia, wa waladi, dan juga anak-anak dia, wa taikan fi ma'asyihi, dan kesempitan pada hidupnya, wa iftikaran fi rezeki, dan juga kekurangan pada rezeki dia. Kekurangan pada rezeki. Ini nak cerita berkenaan orang baiklah. Orang baik yang Allah Ta'ala nak beri rahmat pada dia. Walaupun mungkin sebelum ni amal kejahatan banyak dibuat, tapi oleh kerana dengan pemurah dan sayang Allah Ta'ala kepada hamba tadi, maka Allah Ta'ala kata, aku sempurnakan dengan setiap dari kesalahan tadi yang dia telah amalkan. Macam mana Allah Ta'ala sempurna atau membalaskan? Sukuman dengan kesakitan dia pada jasad dia waktu dia nak mati, wa musibah fi ahlihi wali, dan musibah pada keluarga dan juga anak-anak dia, wa daikan fi ma'ashi, dan kesusahan pada kehidupan dia, hidup pun susah, dan kekurangan pada rezekinya, hatta ablaga minhu masaqizun, sehinggalah sampai kepada sebesar-besar biji sawi daripada kesalahan dia tadi. Maka Allah Ta'ala kata aku balas waktu dia nak mati tu. Nak mati aku balas. Fa in baqiya alai syai'un shuddida alai maut, maka jikalau kekal lagi di atasnya sesuatu, maka dikerasi atasnya mata kematian tadi. Mana sebelum tu pun dah balas dah. Maknanya waktu dah mati tu mungkin dia sakit, teruk dan sebagainya, kan, suka nak bergerak, semua susah nak bergerak, kan, kesempitan dengan kewangan dan sebagainya. Waktu nak mati, fa in baqiya alai syai'un, maka jikalau masih kekal lagi dia punya dosa-dosa tadi, syuddida alaihil maut, maka Allah Ta'ala kerasi kepadanya waktu kematian, hatta yufda ilaiha kayyama waladatu ummihi, sehingga diselesaikan, sehingga didatangkan ilayah kepadaku sama seperti hari dia diperanakkan oleh ibu dia. Sama seperti dia diperanakkan oleh ibu dia. Ini kalau seandainya Allah Ta'ala nak bagi rahmat pada seseorang tadi. Bagaimana sebaliknya? Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi rahmat pada orang itu, lalu Allah Ta'ala berkata, wa hadza bi khilafi min man la yuhibbuhu wa la yardahu. Kata musannif, ini dengan sebalik daripada orang yang tidak Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala tak redha pula. Macam mana? Yaqulu Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la akhruju minad dunya 'abdan uridu ay yu'azibahu hatta ufiya bi kulli hasanatin amilaha bisihhatin fi jasadihi wa sa'atin fi rizqihi wa raghadin fi ishihi wa amana fi sirrihi, dan hatta ablagha minhu masaqizu, fa in baqiya lahu syai'un huwinat alaihi al-maut hatta yaqbita ilayya wa laysa lahu hasanan yattaqi biha an-nar. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan demi kemuliaan dan juga kebesaranku, la akhruju dunya, tiada aku keluarkan seorang pun dalam dunia, daripada dunia, yang mana aku berkehendak untuk mengazab akan dia, sehingga ufiya bikulli hasanatin, sehingga aku sempurnakan dengan setiap kebajikan yang dibuat, mana aku balas segala kebajikan dibuat waktu dunia dahulu, dengan cara aku berikan kesihatan kepada tubuh badan dia, badan dia sihat saja, kan. Kemudian wasa'atin fi rezeki, dan rezeki dia pun luas, rezeki luas, badan sihat, kan, pergi mana-mana pun boleh, kan, badan kuat dan sebagainya lah. Contohlah gitu. Kemudian nyaman dalam kehidupannya nyaman, harta banyak, semua okey, kan. Wa amana, kemudian aman dia pada jalan yang ditempuh, hatta sehingga sekecil-kecil daripada hasanat yang kecil, hatta ablagha minhu masaqizur, sehinggalah pada sekecil-kecil daripada perkara-perkara kebajikan yang dia buat aku balas waktu dia masih hidup.
Fa in baqiya lahu syai'un, maka jikalau masih kekal lagi baginya daripada kebajikan tadi, huwinat alaihil maut, dipermudahkan baginya di atas kematian. Hatta yaqida, sehingga dikafatkan ia kepadaku, sehingga didatangkan kepadaku, walaysa lahu hasanat, sedangkan tidak ada lagi bagi dia kebajikan. Tak ada lagi kebajikan. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala dah balas. Ini kalau Allah Ta'ala nak kepada seorang hamba itu keburukan bagi dia, kecelakaan bagi dia. Jadi maknanya segala kebajikan dia ada, semua aku dah bagi dah. Kesihatan, tubuh badan, anak bina, semua aku dah bagi. Dan nak mati pun aku mudahkan. Macam tu. Hatta yakuda ilai, sehinggalah di waktu dia nak mati tadi, dia tak dapat mengucap dengan masyarakat tadi. Hilanglah. Tak dapat lagi. Walaupun mudah dari segi sudut mata, daripada suatu sudut kita nampak dia mudah, tapi sebenarnya dia tak dapat mengucap kalimah syahadat. Walaysa lahu hasanat, sedangkan baginya hasanat, kebaikan tak ada lagi, sehingga dicampakkan di dalam neraka. Sehingga dicampakkan di dalam macam tu sekalilah. Ini hadis kursi tuan-tuan. Hadis kursi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, mana hadis kursi? So nak cerita pada kita bahawa terdapatnya golongan-golongan tertentu yang begitu. Terserahlah kepada Allah Ta'ala macam manalah. Kita pun tak tahulah nasib kita besok macam mana, sama ada kita mati dalam kebaikan ataupun tidak mati dalam kebaikan. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian tuan, ada satu lagi hadis Nabi SAW, mautul fuj'ah ahzatu asifin li kafirin. Mati itu merupakan satu yang berlaku secara tiba-tiba. Mati yang berlaku secara tiba-tiba sebenarnya hukuman yang menjadikan kepada orang kafir. Kalau kematian tu berlaku secara tiba-tiba, kalau dianya kena pada orang kafir, dia merupakan satu bentuk hukuman kepada mereka, di atas dosa dan juga kesilapan mereka. Sebaliknya kalau mati itu kepada orang beriman, kalau mati itu pada orang beriman, hadis riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, innaha rahatul lil mu'minin. Kalau mati itu berlaku dengan tiba-tiba, yang berlaku pada orang beriman, rahatul lil mu'minin, merupakan satu kerehatan. Kerehatan kepada orang beriman. Wa ahzatu asif lil kafir, sedangkan ianya merupakan perkara yang menyedihkan kepada orang yang kafir. Perkara yang menyedihkan kepada orang-orang yang kafir. Baik, kemudian sikit lagi tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, nafsul mu'minin tahruju rashhan. Nyawa orang beriman itu dia keluar, apabila nafas orang beriman itu dia keluar, keadaan dia berkeringat lah. Jadi kalau kita nampak orang beriman, kalau seseorang mati, maka dia berkeringat, berpeluh lah kan. Itu tandanya orang beriman lah, orang beriman. Wa inna nafsul kafir tashalu kama tasullu nafsul himar. Sesungguhnya nyawa orang kafir itu direngut sebagaimana direngut ataupun direntap akan nyawa khimar, keldai. Nyawa kidal lah. Kadang mungkin dia nak mati kan, maka ditarik nyawa tadi kan, dia terpekik tolong dan sebagainya. Itulah keadaan yang berlaku pada orang yang kafir, boleh tarik akan nyawa mereka. Wa innal mu'min la ya'mala khati'ah fashuddida biha alaihi indal maut likaffira biha anhu. Sesungguhnya orang beriman kan, orang beriman yang melakukan dosa dan juga kesalahan, waktu dia nak mati tadi, maka Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kekerasi kepada dia kan, mengerasi atas dia waktu kematian tadi, tujuannya Allah Ta'ala mengerasi tadi likaffira biha anhu, supaya Allah Ta'ala nak mengkeparahkan bagi dia kan, mengkeparahkan segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Wa innal kafirin la ya'mal hasanat fayashhadu anhu inal maut liyuzziya biha. Sedangkan orang kafir pula kan, orang kafir yang mana orang kafir tadi ada melakukan perkara-perkara kebajikan ketika hidup dalam dunia, fayashhadu alaihi indal maut, maka Allah Ta'ala memudahkan bagi dia kematian. Kenapa Allah Ta'ala memudahkan kematian? Liyuzziya biha, supaya Allah Ta'ala nak membalas kebaikan dia yang dia telah lakukan.
Tapi bila kebangkitan besok sebabkan dia tidak beriman kepada Allah, maka lalu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu kematian itu Allah Taala mudahkan supaya Allah Taala nak balas segala kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan ketika hidup dalam dunia. Itu sebabnya kita jangan membuat sesuatu cepat membuat kesimpulan. Bila kita nampak orang mati ni, orang beriman ni mati teruk, orang kafir ni mati macam tak teruk, kita jangan buat kesimpulan, oh ni baik, ni tak baik dan sebagainya. Kita tak tahulah. Itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, itulah sekadar perbincangan kita pada petang ini, kan, berkenaan dua cerita tadi, kisah Harun Ar-Rasyid dan juga berkenaan dua lelaki tadi yang berbantah-bantah berkenaan dengan sebidang tanah. Kemudian berkenaan dengan kematian itu merupakan kifarah kepada orang yang beriman, dan juga hadis kursi berkenaan dengan orang-orang yang mendapat kebaikan dan orang yang tidak mendapatkan kebaikan, masih pada kebaikan-kebaikan dan kesalahan muka dunia. Sekian saja perbincangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita berkongsi pada petang ini insya-Allah akan dapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.